Selalu bila kita sebut bulan Maulidur Rasul, selalu kita cerita hak yang Nabi dah remaja, Nabi dah besar, Nabi dah dapat wahyu, Nabi dah berhijrah, Nabi berdakwah, Nabi berjihad, macam-macam. Tetapi tahukah tuan-tuan, bagaimana kisah permulaan sebelum kelahiran seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita nak uji kecintaan, kerinduan dan kasih sayang kita terhadap seorang Nabi dan Rasul yang nama Muhammad ni. Okey. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama betul Abdul Muttalib apa dia tuan-tuan? Nama betul Tok Nabi. Abdul Muttalib ni bukan nama betul. Nama betul Tok Nabi ialah Syaibah. Syaibah. Nama betul Abdul Muttalib ialah Syaibah. Baik, kita ambil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Baik, Hashim ni pun bukan nama betul. Nama betul Hashim ialah Amru, sorry. Nama betul Hashim ialah Amru. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni pun bukan nama betul. Nama betul Abdul Manaf ialah Al-Mughirah. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay pun bukan nama betul. Nama betul Qusay ialah Zaid. Lepas tu Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Baik, Fihir ni lah yang digelar sebagai Quraisy. Kata Nabi keturunan Quraisy, Nabi daripada Bani Quraisy, yang memulakan nama Quraisy nilah kakek ataupun nenek moyang Nabi yang bernama Fihir nilah yang digelar sebagai Quraisy. Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah ni nama betul dia Amir. Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah sampai Adnan. Sebab dalam versi sejarah nasab dan keturunan Rasulullah ni ada 3. Pertama, yang paling sahih, yang paling dipercayai, yang paling terbukti, inilah version yang pertama daripada Muhammad sampai Adnan. Sebab itulah Arab ni digelar sebagai Arab Adnaniyah. Salla alaika Allahu ya Adnani. Tu. Sampai pada Adnan. Baik. Version yang kedua dari Adnan ni dia akan sampai pada Nabi Allah Ismail dan bapa dia Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan version yang ketiga dia akan start daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Bagaimana kita tidak menggunakan satu, or gabung 1 and 2, or gabung 1 and 3? Sebenarnya yang paling sahih, diterima pakai dan dianggap paling muktabar Muhammad sampai Adnan tadi. Tetapi Rasulullah pernah menyebutkan bahawa nasab-nasab yang di atas ni banyak berlaku pembohongan dan penipuan pada nasab-nasab. Tetapi kenapa ada golongan-golongan yang mahir tentang nasab dan keturunan nak try juga? Sebab bagi golongan ini hadis tadi adalah dhaif di sisi dan di mata mereka. Kalau kita nak try juga, dia memang akan sampai pada Nabi Allah
Ismail dan seterusnya Ibrahim. Cuma isunya sekarang, daripada Ibrahim turun melalui Hajar kepada Ismail, Nabi Ismail ni dia kahwin. Nabi Ismail kahwin dengan siapa? Nabi Ismail kahwin dengan siapa? Dan berapa kali dalam sejarah Nabi Ismail pernah berkahwin? Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari bercerita panjang lebar tentang satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara marfu'. Ada 3 kelas penceritaan. Yang pertama, lepas daripada Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar dulu, lawatan kali pertama ialah Nabi Ibrahim melawat ni, Nabi Ismail tu dah berkahwin. Tetapi bila sampai di rumah anaknya Nabi Allah Ismail ni, Nabi Allah Ismail tidak ada di rumah. Lalu dia bertemu dengan isteri Nabi Allah Ismail. Bagaimana kehidupan kamu bersama dengan anak andaku Ismail? Pasien isteri yang pertama ni banyak merungut tentang kehidupan yang payah dan susah. Susah hidup, payah makan, payah cari kehidupan, payah tu, payah ni, payah ni. Last kali sebelum Nabi Ibrahim beredar, apa pesanan kepada menantu dia? Bila suami kamu Ismail pulang daripada keperluan dan hajat dia, maka beritakan kepadanya tolong tukar dia punya, apa dia? Ada setengah riwayat kata pintu, ada setengah kata alang rumah, tak kisahlah yang mana. Tapi sebenarnya tersirat di sebalik suratan tu minta apa? Minta diceraikan isterinya kerana banyak merungut tentang kehidupan yang payah dan susah, tidak bersyukur, tidak redha dan bertawakal kepada Allah. Kelas cerita yang kedua, Nabi Ibrahim datang lagi. Kali ini dia ada berkahwin dengan seorang putri. Putri seorang lelaki yang bernama Madad bin Amru. Madad bin Amru ni adalah keturunan Bani Jurhum version yang kedua. Sebab bangsa Arab ni kalau nak belajar sejarah memang kena balik pukul 3 pagi malam ni. Betul. Sebab kita akan mula sejarah Arab yang mana? Sejarah Arab yang paling depan lagi. Dia panggil Arab Ba'idah, Arab yang paling jauh. Sebenarnya banyak daripada bangsa Arab ni dah banyak rosak dan musnah. Contohnya kaum Ad. Zaman Nabi Hud dah dimusnahkan oleh Allah. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh dah dihancur, dimusnahkan oleh Allah. Kaum Nabi-Nabi yang atas-atas tu banyak dah hilang sejarah mereka, kecuali hanya beberapa manuskrip yang tinggal kepada kita menceritakan beberapa bani dan juga beberapa keturunan yang masih tersisa. Tetapi apapun yang masih selamat tu mewujudkan Arab yang kedua disebut Arab Al-Aribah. Arab Aribah ni disebut Arab Yamaniyah, Arab Qahtaniyah. Kebanyakan Arab Aribah ni pusat dia di Yaman lah. Bahkan sebenarnya keturunan Jurhum ni datang daripada Yaman. Bahkan lebih jauh di Madinah yang dinamakan Aus dan Khazraj juga, nenek moyang mereka juga datang daripada Yaman. Bila selepas peristiwa empangan ataupun bendungan Ma'rib dulu pecah. Mereka banyak keluar mencari penghidupan di kota-kota yang baru mereka temui. Baik, Jurhum ni salah satu daripada Arab Yamaniyah ataupun Arab Qahtaniyah. Dan mereka lah yang sebenarnya berasimilasi dengan isteri dan juga anak Nabi Ibrahim yang namanya Ismail. Suatu ketika bila Ismail dengan mak dia duduk situ, tak ada orang lain kan? Betul? Tak ada orang lain siapa-siapa. Tiba-tiba keturunan Jurhum daripada Yaman ni melakukan perjalanan ke arah utara menuju ke Syam. Biasalah perjalanan dulu orang berniaga, orang berniagang. Tiba-tiba di pertengahan jalan bila sampai di lembah tandus dan gersang tu, mereka melihat sesuatu yang pelik pada sekawanan burung. Apa yang pelik pada sekawanan burung? Burung yang terbang ramai-ramai ni tiba-tiba turun, singgah di sesuatu tempat. Pada penelitian dan pengalaman, mereka sebagai seorang pejalan ataupun pemusafir yang terkenal,
Setiap kali sekawanan burung singgah atau turun di satu tempat, pasti tempat tu ada punca air. Lalu mereka cuba selidiki, mereka pi, rupanya ada betul. Sumber air itu ialah Zam-Zam. Ada pula dua beranak, Hajar dengan Ismail. Pada awalnya mereka nak menghargakan air tersebut. Bukan kami nak minta saja. Kalaulah air ni perlu diperhargakan, kami sanggup untuk beli. Tapi Hajar kata ni adalah anugerah daripada Allah. Berhak untuk dirasai dan dinikmati oleh semua makhluknya. Ambil. Tak perlu bayar. Mereka ambil. Bila mereka berjakukan perjalanan, habis berniaga, nak balik semula ke Yaman, mereka menggunakan jalan yang sama. Sampai di situ mereka pun bermesyuarat, mereka meeting, mereka bertekad, mereka tak akan lagi kembali ke Yaman, tapi mereka nak menetap di situ. Lalu terjadilah perbincangan. Boleh tak kami nak buka kemah-kemah penentapan kami nak buka kawasan di sini. Sebab mana-mana kawasan yang ada punca air, memang kawasan tu akan cepat naik dan cepat maju. Kerana apa? Dia akan jadi RNR. Walaupun istilah tu tak diguna pakai lagi pada zaman tu. RNR hari ni ayak. Kita nak kencing, ayak. Nak berak, ayak. Nak mandi, ayak. Nak minum, ayak. Nak buat makanan, ayak. Memang dia akan jadi famous lepas pada ni kalau kita buka penempatan. Dan itulah yang berlaku. Hari semakin hari, Mekah yang dulu gersang, kontang, tandus, semakin disinggahi oleh pedagang-pedagang dan pemusafiran-pemusafiran. Walaupun mungkin mereka lalu atas tujuan berdagang, berniaga dan urusan-urusan yang lain. Kali kedua Ibrahim datang, ni kembali semulalah. Kali kedua Ibrahim datang, dia dah kahwin dengan siapa tadi? Anak Mudhah bin Amru tadi. Kali ini berbeza. Dia tak mengeluh dengan kehidupan dia yang susah dan payah, tapi dia sentiasa redha, bersyukur dan bertawakal. Jadi apa kata Nabi Allah Ibrahim pesanan kepada menantu dia bila Ismail pulang kelak? Kekalkan. Kalau pintu, kekalkan pintu ni. Kalau alang, kekalkan alang ni. Maksudnya, dia setuju, dia redha dengan menantu dia. Kelas yang ketiga, barulah terjadi peristiwa perintah daripada Allah supaya menyembelih Nabi Allah Ismail. Tu pun duk kaluk lagi. Sebab duk bincang antara siapa yang disembelih. Ismail ke Ishak? Ismail atau Ishak? Di sisi kita orang Islam memang Ismail, tapi di sisi Taurat dan Injil yang disembelih ialah Ishak. Dan ini perlunya ada dalil-dalil dan hujah yang kuat untuk menemukan dan mendamaikan kedua dalil dan hujah ini untuk mencari yang mana lebih sahih, lebih tepat dan menemui jalan kebenaran yang sebenar. Itu bukan perbincangan kita malam ini. Apapun bila berkeluarga akan dapat anak. Jadi melalui isteri dia anak kepada Mudhah bin Amru tadi, maka Nabi Ismail dikurniakan 12 orang anak. Kalau dulu kakek dia, nenek moyang dia di sebelah sana juga ada 12 keturunan, iaitu anak-anak Nabi Allah Yaqub. Anak-anak Nabi Allah Yaqub. Yaqub kahwin berapa orang, tuan-tuan? Nabi Yaqub berapa isteri dia? 4. Yang pertama kakak Layah. Yang kedua adik Rahil. Yang ketiga Zalfah. Yang keempat Balhah. Zalfah tu sebenarnya pembantu kepada kakak yang sulung. Balhah pembantu kepada adik yang kedua Rahil. Last sekali kahwin 4-4. Jadi siapa yang mempunyai pembantu ataupun bibik-bibik di rumah, maka berhati-hatilah tuan-tuan. Mungkin anda pun akan diregukan sampai jadi 4. Itu contoh saja. Baik. Daripada isteri yang pertama Layah tadi dapat 6 orang anak, Raubin, Syamun, Levi, siapa lagi? Izakar, Zabulun, Yahuza. Anak yang kedua Rahil dapat seorang lagi Nabi dan Rasul, iaitu Yusuf alaihissalam dan adik dia
Bunyamin. Daripada Zalfah dapat Jad dan Ashir. Daripada Balhah dapat Dan dan Naftali. Jadi 6, 2, 2, 2, 12 Bani Israel. Jadi who is Israel? Siapa sebenarnya Israel tu? Nabi Allah Yaqub. Tapi kita faham hari ni orang duk kutuk, duk caci maki Israel tu bukan merujuk pada Nabi Yaqub dah. Celaka Israel ni. Jahat Israel ni. Kita tahu sebenarnya dia nak cakap kat Zionis tu bukan merujuk pada pemaknaan ni. Walaupun sebenarnya Israel itu adalah merujuk Nabi Yaqub, Bani Israel, anak-anak Nabi Allah Yaqub. Dan Ismail juga mempunyai 12 orang anak. Dalam sejarah kita hurailah. Dalam sejarah ni Israiliyat, saya sebut awal-awal apa sikap kita terhadap Israiliyat, apa pesan Rasulullah, jangan tolak dan jangan terima. Why? Jangan tolak, takut nama tu betul-betul nama dia. Takut nama tu memang betul. Kalau kamu tolak menjadi kesalahan lah. Jangan terima, takut tu nama yang direka-reka, ditambah ataupun dikurangi. Kita tak tahu nama tu. Nama ni orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Dia letak nama tu, nama ni, nama tu, nama ni. Jangan tolak. Takut nama tu sememangnya betul nama dia lagu tu. Jangan terima, takut berlakunya rekaan, penambahan, pengurangan. Dia bab Israiliyat, kita hanya boleh cerita untuk tujuan penghuraian, bukan untuk dijadikan dalil hujjah. Nak cerita saja. Dah nama dia diceritakan demikian, kita cerita. Bukan nak suruh percaya. Kalau tuan nak cari nama lain pun, carilah kalau jumpa. Saya tak jumpa, saya jumpa nama ni je. Okey. Anak yang pertama, Nabat. Ataupun disebut Nabayut. Anak yang kedua Qaidar, dan dari jalur Qaidar inilah dalam version kedua sampai kepada Ma'ad bin Adnan tadi. Anak yang kedua Qaidar. Anak ketiga Abdail. Anak keempat Mubsyam. Anak kelima Mishma. Anak keenam Duma. Anak ketujuh Misha. Anak ke-8 Hidad. Anak ke-9 Yatma. Anak ke-10 Yatur. Yang ke-11 Nafir. Yang ke-12 Qaidaman. Ni 13 anak. Tapi saya sebut awal-awal, rekod yang kekal keturunan Ismail, yang ada manuskrip dan penceritaan cuma ada pada Nabat dan Qaidar. 10 keturunan lagi hilang. Bukan orang tu jadi hilang. Mereka tu menjalankan kehidupan di merata tempat. Tapi berita tentang mereka, kisah mereka hilang. Tidak dapat direkodkan. Tak tahu apa jadi dengan 10 lagi. Tapi yang kekal hanya keturunan Nabat dengan keturunan Ismail. Jadi keturunan Ismail banyak pi menetap di mana? Duk situlah dengan nenek moyang mereka, bangsa Jurhum tadi. Tapi Nabat ni mereka pi rata-riti. Sehingga mereka menubuhkan satu kekuasaan yang besar. Mereka ada satu kota yang bernama Battar. Tak ada pernah siapa yang menewaskan mereka kecuali bila mari zaman Rom, Rom yang tindas, Rom yang hancurkan habis kekuasaan dan kemegahan mereka. Jadi Nabi Ismail dan anak-anaknya digelar Arab Al-Musta'robah. Apa dia Arab Musta'robah? Arab yang diarabkan. Maksudnya dia bukan Arab yang tulen, tapi dia diarabkan sebab kahwin dengan Arab Aribah yang kedua. Contoh macam ni. Kita di bumi Malaysia ni, apa-apa pun kita panggil Melayu lah kan. Tapi kadang-kadang dulu ada pendatang-pendatang yang bukan asal di sini. Tapi bila dia duduk sini, dia kahwin dengan orang Melayu ke, ataupun orang perempuan kahwin dengan lelaki lain, tiba-tiba dia beranak, muka yang keluar tu lebih kurang kita. Jadi kita pun panggil dia orang Melayu. Tapi sebenarnya asal dia bukan Melayu. Jadi dia tu Melayu yang dimelayukan. Sebab apa? Dia boleh cakap bahasa Melayu, boleh pakai baju Melayu, boleh makan makanan Melayu, boleh mengekalkan tradisi dan kebudayaan Melayu atas diri dia. Jadi kita Melayu yang dimelayukan. Tapi tak tahulah kita hak sebenar ni termasuk dalam Melayu yang dimelayukan ke betul-betul orang Ori. Tahu orang Ori? Kalau dia panggil orang asli dia marah lah ni.
Dia nak original tu. Orang ori dia tak kisah. Tak kisahlah siapa pun. Orang ori ke orang apa, kembali kepada yang kita sebut depan tadi kan. Di sisi Allah tak ada beza semua ni. Siapa pun kita. Yang penting kita Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik. Bagaimana sebenarnya kisah Arab-Arab di Yaman? Zaman Jurhum memerintah, okey lagi. Sampailah satu saat ada berlaku pertelingkahan dan ketidakseimbangan dalam pemerintahan, korup dan sebagainya. Mari salah seorang anak beranak mereka daripada Yaman, iaitu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah mari, dia gabung dengan satu lagi Bani lain. Mereka bersekongkol, jatuhkan Bani Jurhum. Jatuhkan Bani Jurhum, jadi mereka pun memerintah. Jadi pemerintahan bertukar, bangsa masih lagi rumpun yang sama daripada Arab ni. Cuma Jurhum bertukar Bani Khuza'ah. Masa Bani Khuza'ah memerintah inilah, salah seorang pemimpin mereka iaitu Amru bin Luhail. Orang inilah orang yang pertama bawa masuk patung berhala dalam sejarah di Jazirah Arabiah. Dia memang orang yang baik. Pribadi dia baik. Dia suka derma, dia suka bagi makan. Memang dia ni dikatakan sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat. Tapi nak jadi cerita, satu hari dia keluar daripada Mekah, dia pergi ke Son'a. Dia tengok orang-orang di sana mengamalkan penyembahan berhala. Sembah patung tu, sembah patung ni, bentuk tu, bentuk ni. Last sekali bila dia nak balik semula ke Mekah, dia minta sekok bawa balik. Dia suka tengok cara orang duk sembah berhala, dia minta sekok, orang bagi patung Hubal. Inilah sejarah kemasukan patung Hubal dan sejarah berhala. Jadi dia bawa balik patung Hubal. Dalam riwayat, patung Hubal ni adalah patung yang dibuat daripada batu akik merah. Batu akik merah, semua komplit dari kepala sampai kaki, cuma yang cacat dan kurang sebelah tangan kanan dia putih. Hak lain tu okey, kanan ni putih. Bila buat balik, depa sambung tangan ni menggunakan emas tulin. Jadi seluruh tu batu akik merah, kecuali tangan kanan tu emas tulin yang baru ditempa. Jadi letak dia di mana? Letak dia dalam Kaabah. Hari-hari penting, kerajaan-kerajaan, ritual-ritual, mereka akan letak di pintu Kaabah. Lepas tawaf 7 kali, mereka buat apa? Berhenti sat situ, mintalah apa nak minta. Doalah apa nak doa. Haraplah apa nak harap. Jadi sudah berlaku apa? Kesyirikan. Lepas tu tak sambung lagi hak balik zaman Nabi Nuh tu, tak habis lagi. Hak Allah sebut dalam surah Nuh. Apa dia? Wad, Suwa, Ya'uq, Yarus, Nas tu kembali semula tu. Mari lagi. Lepas tu tambah Lata, tambah Manata, tambah Uzza. Salah seorang Lata, Manata, Uzza tu orang baik. Orang baik. Dia dulu, zaman-zaman selepas Nabi Ibrahim dulu, dia antara orang yang uli roti, ambil roti tu bagi makanan kepada orang yang datang buat haji. Nak jadi cerita. Bila orang kenang kebaikan dia yang bagi makanan ni, satu masa dia meninggal. Bila mari pula rombongan haji, orang tanya, mana dia tu yang buat roti-roti bagi kami makan tu? Oh, dia dah meninggal. Jadi bila meninggal, orang nak kenang kebaikan dia, pi kubur dia. Mula-mula pi ziarah sungguh. Lepas tu duduk tidur makan di situ, lepas tu bangunkan, duduk bermohon di situ. Jadi cerita lain. Apa-apa pun, dia sekadar mula-mula tu dia tak jadi masalah. Dia bila gulu, melampaui batas, habis cerita. Lalu dia menjadi salah satu sembahan. Inilah kalau kita tengok, yang ni kita panggil sebagai apa? Kalau dalam ilmu sejarah, bab ni dipanggil bab ikonologi. Dalam ilmu sejarah, yang nombor 6, ilmu sejarah ni dia panjang, dia ada 10 cerita. Tapi yang nombor 6 tu bab ikonologi, ikon-ikon. Maksudnya, kita belajar tentang ikonologi ni, kita tengok satu-satu patung ataupun arca, ada dia terbahagi kepada dua. Satu lebih kepada ritual dan penyembahan, satu lebih kepada memperingati jasa-jasa daripada pemimpin besar yang hidup pada zaman tertentu. Contoh, kalau kita kata macam
Hubal, Lata, Manata, dia lebih menjurus kepada mengenang jasa kepada penyembahan. Dia kepada penyembahan dah jadi sebab orang sembah dia. Tapi macam hak biasa ni, macam kita tengok patung siapa? Patung siapa? Kita buat patung Saddam Hussein ke, contoh. Kita buat patung tu, kita bukan sembah. Kita buat patung di Kremlin tu ada patung siapa? Stalin dengan patung Stalin. Seorang lagi Lenin. Bukan Lenin motor, Lenin. Stalin. Tu patung yang bukan untuk disembah. Tapi patung ni untuk diagungkan dan dikenang jasa-jasa semasa pemerintahan yang sewaktu dengan kehidupan dia. Tetapi dalam bab etnologi kena perhati. Sebab dia ada satu lagi pecahan yang disebut Pantheon. Apa dia Pantheon? Pantheon pun bentuk macam berhala, bentuk patung, bentuk arca. Cuma apa yang jadi beza? Pantheon lebih kepada dia ni bukan nak kata apa macam mana? Senang-senang macam ni. Hak mana dianggap dewa, dia masuk dalam bab Pantheon. Ada patung tu didewakan. Ada patung yang jenis kita letak dia tu buat rupa orang, memang kita sembah, tu asal dia. Hak dewa ni jenis patung macam-macam. Dia kadang-kadang tak rupa orang pun ada, jenis muka singa, taring macam tu, tanduk. Ni lebih kepada Pantheon, ikonologi bab Pantheon. Banyaklah kita belajar dewa Yunani, dewa Greek kuno, dewa Nordis, dewa Mesir, dewa Babylon berlambak. Ni semua masuk dalam Pantheon. Okey, itulah dia yang bawa masuk Amru bin Luhai. Lepas tu Jurhum dapat balik. Bagaimana Jurhum dapat balik? Jurhum dapat balik kerana pemimpin terakhir Bani Khuza'ah ni hak lepas Amru lah. Dia hanya ada seorang, satu-satunya waris dia perempuan. Dan menantu dia ialah Tok Nabi lah. Siapa Tok Nabi? Qusay tadi. Qusay bin Kilab tu. Tok Nabi kahwin dengan satu-satunya anak daripada pemimpin Bani Khuza'ah. Bila pemimpin Bani Khuza'ah tu meninggal, dia tak boleh lantik perempuan jadi ketua. Last kali nak lantik siapa? Lantik menantu, iaitu nenek moyang Nabi Qusay bin Kilab. Jadi automatik kekuasaan Bani Khuza'ah sudah beralih kembali kepada Bani Jurhum. Jadi zaman Fihir itu sebenarnya start dah Quraisy. Turun sampailah kepada Nabi Muhammad. Tapi sebelum tu di Yaman ni pun saya perlu cerita ke tak perlu cerita. Tapi penting juga. Keturunan Yaman yang sebenar ni, keturunan asal dia kalau tengok fosil-fosil Ur, ni sejarah tentang fosil lah. Fosil tu payah pula nak cerita tak. Fosil tu dia duduk nombor 3. Fosil ni dia panggil bahagian artifak. Ada artifak, ada fosil, ada iofak, dia ada fitter. Nak cerita ke? Nak bagi faham ni? Okey, macam ni lah. Apa bahan kita panggil artifak lah. Kita panggil bahan-bahan arkeologi tu kan. Nombor 1 artifak ni ialah bahan-bahan yang kita jumpai yang telah melewati masa tertentu, kita ambil masa lama, sedangkan bahan-bahan ni ialah bahan yang dicipta dan dijadikan oleh manusia dan dia mudah untuk kita kata apa ni? Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nak kata apa? Mudah dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh, kita gali-gali tapak arkeologi, jumpa kapak lama. Kapak tu orang buat ke Allah buat? Orang buat. Maksudnya dia termasuk dalam artifak. Jadi manusia buat. Dan dia tu ringan. Okey, kita boleh pindah. Masuk lab, masuk makmal. Kajilah. Lepas tu kita jumpa apa? Kita jumpa gong. Kita jumpa pisau. Kita jumpa panah. Ni semua dipanggil sebagai artifak. Manusia yang buat mudah dipindah. Kalau dia bahagian ekofak ni bukan hak orang buat. Hak memang semula jadi makhluk Allah. Kita jumpa tulang dinosaur. Orang buat ke siapa buat? Kita kata Allah lah buat. Lepas tu dia pun senang nak pindah ke lab. Kita jumpa taring singa laut hak lama, contoh. Bukan juga orang buat. Hak ni hak asli betul lah. Kalau
Fita ni hak orang buat tapi tak boleh nak pindah. Contoh kita jumpa satu candi lama. Luas dia mungkin separuh masjid. Orang buat tapi nak pindah senang ke? Kita kena cari buluh panjang, batang nibung. Kita nak angkat ni, candi ni nak pergi masuk lab. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Memang kena kaji di situ tuan-tuan. Itu fita nama dia. Jadi kita kembali kepada tadi. Ada fosil-fosil di Aur yang menunjukkan bahawa 20 abad silam sebelum Masihi memang kaum Sabak lah antara kaum yang mengungguli untuk dikatakan paling lama dan paling tua yang pernah menghuni dan menginap di bumi Yaman. Sabak. Al-Quran cerita tak tentang Sabak tuan-tuan? Cerita tentang Sabak. Baik. Sekarang kita tengok balik. Daripada 1300 sebelum Masihi sampai 620 Masihi. 1300 sebelum Masihi sampai 600 sebelum Masihi, dia ada dinasti yang besar. Dinasti ini dinamakan sebagai dinasti Al-Mu'iniyah. Dan raja-raja dia menggunakan gelaran Mukrib Sabak. Ingat gelaran. Raja ni ada nama khusus. Tapi bila dia merajai dinasti Mu'iniyah, gelaran dia Mukri Sabak. Gelaran ni sama macam yang di Pertuan Agong kita. Okey, bila dia naik jadi pemerintah utama, YDPA, yang di Pertuan Agong. Tu gelaran, nama dia betul apa dia? Sultan Muhammad kelima ke, Sultan Nazrin Shah ke, Sultan apa, dia ada nama dah dia sebenar. Tapi jawatan dia yang di Pertuan Agong. Begitulah. Dia ada nama, tapi jawatan dia Mukrib Sabak. Itu paling awal. Lepas tu 620 sampai 115 sebelum Masihi, mereka buang nama dinasti Mu'iniyah, mereka letak nama dinasti Sabak. Dinasti ini dinamakan Kerajaan Sabak. Dan tadi bila raja-raja dia pakai apa? Mukrib Sabak, dia perilang nama tu. Dia pakai nama betul dia. Dia pakai nama betul dia dan dia buat kota dia nama Ma'rib. Hak tadi, hak awal kota dia nama Syarwah. Dia tukar nama Ma'rib. Di hari kemudian sebenarnya berlaku empangan Ma'rib tu. Tahu empangan Ma'rib tu? Sejarah Yaman ni kalau tak tahu, kita belajar sejarah Yaman, tapi bila orang tanya pasal empangan Ma'rib, memang out lah. Contoh kita belajar sejarah Mekah, tapi bila orang tanya Kaabah tak tahu. Lagu itulah mudah. Maksudnya fail sangat. Hang tahu apa pasal Mekah? Kaabah. Oh ya, apa ada ke Kaabah ni? Macam itulah. Kalau tanya Yaman, Pangan Ma'rib tak tahu, sama macam ketiadaan Kaabah pada sejarah Mekah. Jadi duduk di situ, lama kelamaan bertukar pula. Ni zaman Raja Himyariah I. Daripada 115 sebelum Masihi sampai 300 Masihi. Himyariah I. Lepas tu barulah Himyariah II. Himyariah II ni nak dekat dia. Himyariah II ni zaman 300. Baik. 340 sebelum Masihi. 340 selepas Masihi. Zaman ni orang Habsyah dah berjaya masuk Yaman. Habsyah dekat dengan Yaman tuan-tuan kalau ikut peta. Yaman tu di selatan. Kemudian ada apa situ? Laut merah ke laut apa? Yang memisahkan. Laut Merah. Ujung tu dia panggil genting tanduk. Sebab seluas-luas Laut Merah tu antara nak berlaku pemisahan antara Yaman dengan benua Afrika tu tempat tu sempit je. Itu dipanggil genting tanduk. Maksudnya kalau orang nak belayar pun orang akan guna genting tanduk. Baru cepat sampai. Kalau nak guna hanu memang boleh, tak ada masalah. Tapi dia punya masa kena ambil lama. Baik. Bila sampai di Yaman ni, zaman Himyariah II ni, 340 orang Habsyah tu pi takluk Yaman. Kemudian 378 Yaman bebas, Yaman merdeka. Zaman merdeka tu mereka bina empangan Ma'rib. Jadi empangan Ma'rib bina. Last kali 451 Masihi. Apa yang jadi? Allah rakam dalam Al-Quran dengan sebutan Sailul Arim. Pecahnya empangan, pecahnya bendungan air di Ma'rib ni. Apa dia bendungan Ma'rib ni? Dia ialah irrigation je tuan-tuan.
Apa dia irrigation? Penyaliran kepada tapak-tapak pertanian dan juga tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Siapa yang mula-mula buat irrigation atas muka bumi ni, tuan-tuan? Sistem saliran. Bendung satu air, kemudian alirkan ke kawasan pertanian. Siapa yang buat mula-mula? Orang yang pernah mengaku jadi Tuhan. Siapa? Namrus. Orang yang pertama buat sistem irrigation atas muka bumi. Baik, kembali. Bila empangan ni pecah, 523. Masuklah seorang raja Yahudi yang bernama Raja Zunuas. Raja Yahudi masuk 523 Masihi, dan dalam ni dia bantai pengikut-pengikut agama apa? Sebelum Nabi lahir. Agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, agama Nasrani, agama Islam sebenarnya, nak bagi mudah faham. Agama Nasrani. Zaman Raja Zunuas itulah cerita dalam surah Al-Buruj tu keluar. Tuan-tuan baca surah Al-Buruj. Apa cerita yang special dalam Al-Buruj? Kisah Al-Buruj tu duduk dalam zaman Raja Zunuas ni lah. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Ingat tak kisah yang Nabi cerita dalam hadis yang panjang, seorang lelaki yang mana zaman dahulu ada seorang raja yang dia mempunyai alim dalam ilmu nujum. Tapi bila ahli ilmu nujum dia tu, ahli sihir dia tu hampir-hampir tua dan nak meninggal, dia minta kepada raja cari seseorang budak lelaki yang cerdik, budak lelaki yang bijaksana supaya dia dapat mengajarkan ilmu nujum dan sihir dia supaya dapat ganti tempat dia bila dia meninggal. Jadi budak tu daripada istana, hari-hari dia kena pergi ke rumah ahli sihir tu. Sampai tengah jalan dia bertemu dengan siapa? Dengan pendeta kan. Pendeta duk mengajar. Sebenarnya pendeta tu adalah pengikut Nabi, bukan pengikut betul zaman Nabi Isa tu. Orang yang sedang bawa mendakwahkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Tengah jalan dia galik, dia duk dengar. Dia tak pergi belajar pun sihir. Hari-hari dia buat lagu tu. Jadi raja di istana ingat hari-hari dia pergi belajar sihir. Tukang sihir tu pula ingat dia tak datang hari-hari dia duduk istana. Rupanya dia duduk singgah tengah jalan belajar dengan kawan ni. Pendek ceritalah, satu hari di tengah jalan tu orang ramai tersekat oleh seekor binatang buas. Ada riwayat sebut singa. Jadi dia ambil batu, dia baca bismillah, dia baling kat singa tu, mampus singa tu. Jadi ada orang dengar. Ada orang dengar, orang report. Siapa Tuhan kamu yang sebenar? Lepas tu cubaan-cubaan bunuh dia. Ikat daripada bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, lepak jatuh ke bawah, tak mati. Ikat-ikat pergi tengah laut, buang dalam keadaan terikat di rantai. Tiba-tiba sampai di pinggir pantai, gigi pantai, hidup tak mati. Bubuh dalam api, bakar tak mati. Bubuh dalam tempat kurungan haiwan-haiwan yang siap dilaparkan selama seminggu, tak dimakan pun. Gulam, kisah gulam kan. Last sekali apa cerita? Budak tu kata kalau benar-benar nak bunuh aku, himpunkan semua rakyat. Biar benda ni berlaku depan rakyat. Aku diikat, kemudian panahlah. Dia suruh panah di mana? Antara dua kening. Kawan tu pun panah. Sampai panah jatuh. Sampai panah jatuh. Last sekali dia kata apa? Kalau betul-betul nak bunuh, sebelum kamu panah, baca bismillah. Dia pun tarik panah, baca bismillah, kena meninggal. Bila orang tengok benda ni, tujuan dia panggil orang, nak suruh orang sedar bahawa agama, akidah yang dipegang oleh budak ni paling betul, paling benar. Bila tengok jadi lagu ni, orang yakinlah agama ataupun akidah yang diimani oleh budak ni, gulam ni yang betul. Jadi semua pakat beriman. Bila pakat beriman, marahlah kawan ni. Raja ni last kali digali lubang yang besar, kemudian letak ramai-ramai, bakar hidup-hidup. Inilah geng-geng ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Jadi ada 2-3 orang dalam keadaan kukah-kukah terlepas. Terlepas, dia pergi report. Report kat siapa agak-agak tuan-tuan? Agak-agak nak report kat siapa ni? Kejahatan Raja Yahudi ni. Dia pergi report orang yang mempunyai akidah yang sama.
Masa tu yang mempunyai akidah yang sama ialah Parsi ke Rom? Parsi ke Rom? Agak-agak Rom. Tapi dia tak pilah ke Rom Byzantium yang jauh tu. Sebab Rom tu dah sememangnya ada dekat sedang menguasai mereka. Bandar Aden di Yaman tu memang dikuasai oleh Rom. Jadi mereka pi jumpa penguasa Rom kata aku tak boleh nak kacau. Ni masalah kerajaan kamu. Tapi kalau kamu nak minta tolong, pi tolong sebuah kerajaan yang besar, aman dan makmur di sebelah kamu. Agak-agak siapa? Yang Nabi pernah minta tolong dia. Hijrah kali pertama, hijrah kali kedua. Di mana dia? Habsyah. An-Najasyi beragama Nasrani. Pilah kok genting tanduk tadi. Akhirnya minta bantuan, mari sungguh bantuan. Bantuan mari kerana satu akidah. Akhirnya dia utuskan 2 panglima besar. Yang pertama Aryad, yang kedua Abrahah. Ni start nak masuk cerita Abrahah. Hantarlah Aryad, ketua Turus dengan pembantu Abrahah. Pi serang, kalah raja Yahudi tadi. Maka otomatik Yaman jadi wilayah teritori Habsyah. Buat sementara waktu. Wilayah interim. Jadi duduklah di situ Aryad. 525. Masihi memerintah. Last kali clash dengan pembantu dia. Abrahah pun nak kuasa juga. Akhirnya 549 Masihi, Aryad berjaya dibunuh oleh Abrahah dalam satu pertandingan, tapi pertandingan tu kilat lah. Tahu tak kilat? Orang Kelantan sebut kilat lah. Dia panggil apa orang Johor ni? Kianat lah kot. Curi tulang. Tapi salah satu pada mata tombol lembing Aryad tu terkena pada dahi Abrahah. Sebab tu dia jadi lekuk masuk ke dalam. Sebab tu dia digelar Abrahah Al-Ashram. Abrahah yang lekuk dia punya dahi. Sebab terkena pada salah satu tombak Aryad tu. Jadi sebenarnya bukan Abrahah yang bunuh Aryad tu. Ada orang aduk lingkung, geng-geng pengikut ni cucuk secara curi kok belakang Aryad. Jadi sebab kawan tu yang tolong cucuk, jadi dia letak pangkat yang tinggi lah. Jadi 549 Abrahah naik jadi pemerintah. Dalam masa dia duduk memerintah itulah, dia duduk tengok ramai orang datang. Datang ke mana? Datang ke Kaabah. Baik. Yaman dan juga Habsyah adalah negara yang besar, kerajaan yang besar, aman dan makmur, tetapi tandus daripada kunjungan pengunjung ritual ibadah keagamaan. Tapi yang satu lagi berbeza, tandus, gersang, sunyi, tak ada apa-apa, tetapi dia tak pernah sunyi dan tandus daripada kehadiran jemaah dan tetamu setiap tahun. Ini yang menyebabkan Abrahah nak mencari tahu apa yang special ada di bumi itu. Hantar spy, rupa-rupanya di situ ada rumah Allah. Kalau lagu tu kita buat jugalah satu supaya orang datang tempat kita. Dia pun buatlah Kaabah dia. Lagi besar, buat pula daripada emas. Oh, kalau kita kata patut dia lah, orang akan jadi macam ni. Sepatut kau ni, kau ni lah pula tahun ni. Sebab apa? Besar lagi, emas lagi. Last sekali apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Tak ada seorang pun pergi buat haji situ kan? Ini membuktikan kepada kita hari ini tomahan-tomahan yang dibuat oleh non-Muslim, dibuat oleh etis, yang kata kita sembah Kaabah tu mengarut. Kita tak pernah sembah Kaabah dan tak pernah menuhankan Kaabah. Yang kita sembah ialah Tuhan Kaabah. Kita tak pernah menuhankan Kaabah ni. Bukti dia apa? Bukti dia, alihlah Kaabah ni pi mana pun, kita menghadap ikut Kaabah ke menghadap di sini? Kalaulah kata di sini Kaabah, ambil Kaabah ni pi letak di Johor, orang semayang menghadap ke Johor ke tetap menghadap ke sini? Tapak Kaabah tu. Orang tetap menghadap tapak Kaabah. Orang tak akan semayang menghadap ke Johor. Sama macam salah satu Tuhan mitologi orang Hindu. Masa duduk sana, dia pergi sembah sana. Last kali dia melarikan diri sampai Batu Cave. Jadi bila sampai Batu Cave, dia menghadap sana ke main ikut Batu Cave pula? Dia main Batu Cave pula.
Kalaulah kata dia pergi tempat lain lepas ni, lagu mana jadi? Dia akan follow dia sebab dia berpindah. Tapi dia berkeras juga nak kata kita sembah benda ni. Kalau kita sembah benda ni, baik. Tahu tak macam mana nak trik? Kalau nak kata ni lah Tuhan, dia kata, macam mana pun orang Islam menuhankan Kaabah, tonggeng Kaabah, sujud Kaabah, rukuk Kaabah. Baik. Ambil satu gambar, salah satu dewa orang Hindu lah sebagai contoh. Siapa salah satu dewa besar? Brahma ke? Siva ke? Vishnu ke? Lebih pada tu pun tak apa. Anda nak guna Krishna ke? Krishna yang mana? Yang tiup seruling tu Krishna. Ataupun anda nak guna yang mana? Agni ke? Api ke? Yang gajah tu Ganesh. Yang dia adik-beradik, dia ada seorang lagi hak pure. Tu dia panggil Subramaniam. Kalau nak cerita tu dia jadi pukul subuh. Tak payahlah. Jadi maksudnya ambillah salah satu. Kita kata Siva. Siva yang mana? Yang banyak tangan tu. Selalu duduk dalam lingkaran api tu. Okey, Siva. Satu gambar. Okey, kalau Kristian kita ambil gambar yang kata Christ Jesus tu lah. Okey. Satu lagi ambil gambar Kaabah. Agak-agak kalau kita menuhankan ni, kalau kita letak semua atas lantai, berani tak anda pijak Kaabah? Berani tak pijak gambar Kaabah? Tuan-tuan, berani ke tak berani? Berani ke tak berani saya tanya? Berani. Sebab hari-hari kita pijak Kaabah, kadang-kadang gambar Kaabah duduk di mana? Duduk di tikar sejadah. Itu membuktikan kita tak pernah menuhankan Kaabah. Try suruh orang Kristian pijak Jesus Christ agak-agak ke mana? Berani tak? Walaupun sekadar gambar. Berani tak? Agak-agak tuan-tuan berani tak? Tak berani. Orang Hindu pijak Siva ni berani tak? Tak berani. Sebab mereka anggap ni Tuhan. Hak ni pun anggap ni Tuhan. Tapi kita tak pernah anggap pun. Jadi macam mana ni? Kadang-kadang dia buat trik lah ni. Dia nak suruh kita marah. Kaabah tu kalau kita buka, dia jadi lambang salib. Betul tak? Kaabah tu, okey. Macam lambang salib ni. Okey. Lambang ni kita letak. Dia payah nak cakap ni. Okey, ni base. Bayangkan ni tapak. Lambang salib kot atas kan? Satu. Kot ni. Lepas tu hak ni panjang sikit. Jadi, ni tapak. Hak atas ni perak kot ni. Hak ni perak kot ni. Hak ni perak kot ni. Hak bawah tu 2 kali lapis kan? Perak kot ni, pak kot atas. Jadi Kaabah. Dia nak kata kita ni walaupun menghadap Kaabah sebenarnya sembah palang kononnya. Tak ada cerita. Tak ada sebab. Dia fikir apa yang aku nak pedajai orang Islam ni. Tu lah kerja dia. Jadi keluarlah tajuk Cube itu berhala. Panjang cerita dia, payah letih lah geng-geng ni tak habis-habis. Bila nak cerdik tak? Dari sudut mentaliti ke, dari sudut akal ke, benda-benda tu Allah. Dia masalah isunya satu je. Kalau dia etis sekalipun, yang selalu dia kacau agama mana tuan-tuan? Macam tak ada agama dalam dunia ni. Agama berlambak, tapi yang dia suka kacau Islam. Agama lain tak mau kacau ke? Dah kamu etis, memang tolak peranan agama, kacau jugalah hak lain. Ni Islam je hak dia minat. Hindu dia tak berapa minat. Kristian dia tak minat. Buddha dia tak minat. Dia minat Islam. Tak tahulah pasal apa. Kalau nak kacau, kacaulah semua. Kalau nak argue lah semua. Dan kalau di sisi dia Islam ni salah, di sisi dia Islam ni sesat, patut dia tepuk tangan paling awal lagi. Alhamdulillah Islam tu sesat. Alhamdulillah Islam menyeleweng. Perlu lagi tak nak kacau pada anggapan kita benda tu dah salah? Perlu lagi kacau tak? Perlu lagi tak kita kacau satu agama yang kita anggap agama tu salah? Dah dia salah, biar api je.
Kacau buat apa lagi? Dah di sisi kamu dia tu salah, dia tu sesat, dia tu terseleweng. Maksudnya bila kamu kacau hari-hari tak berhenti, apa makna dia? Dia tak pernah berhenti pun. Dan benda ni tak akan berhenti. Sebagaimana perbezaan yang Allah sebut pada silang Nabi Allah Isa dan pada silang Nabi Allah Muhammad. Ketika agenda, ketika perancangan dan konspirasi berlaku pada Nabi Allah Isa, Allah guna lafaz fi'il madhi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Konspirasi ini berakhir dengan diangkatnya Nabi Isa, habislah. Tapi untuk Islam, untuk Nabi Muhammad, bila malam Rasulullah nak berhijrah, apa ayat yang turun pada Nabi? Surah Al-Anfal tu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Siapa ingat ayat tu? Liyusbituka aw yaktuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana mereka beragenda, mereka berkonspirasi, mereka berperancangan. Sama ada untuk menangkap kamu, melukai kamu, atau bunuh kamu, atau mengusir kamu keluar daripada tanah air, kampung halaman kamu. Mekah pergi ke Madinah. Wa yamkuruna Allah. Fi'il madhi ke mudhari' yang Allah guna ni? Mudhari'. Bila mudhari', bab agenda, bab perancangan, bab konspirasi, dia tak akan mati pada sejarah kewafatan Nabi Muhammad. Bahkan agenda ni akan berterusan sampai hari kiamat terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lintang ni lah disebut dalam balaghah sebagai bayan al-musyakalah. Bayan musyakalah ni nak maksudkan mereka berperancangan, Allah juga berperancangan. Mereka beragenda, Allah juga ada agenda. Mereka berkonspirasi, Allah juga membuat konspirasi. Maksudnya, bayan musyakalah dia, mereka berkonspirasi, mereka beragenda, mereka berperancangan untuk menghancurkan Islam. Allah berperancangan, Allah beragenda mematahkan perancangan-perancangan mereka. Itulah bayan musyakalah dalam istilah ilmu balaghah. Ingat, tak akan pernah berhenti. Adakah selepas kewafatan Nabi Muhammad, di hati orang kafir, Muhammad dah meninggal, berhenti kita? Habis dah target kita. Sebab Nabi mereka dah wafat, Rasul mereka dah wafat, tak payah kacau-kacau lagi, tak payah buat rancangan lagi, tak payah kita nak berkonspirasi lagi, tak payah nak beragenda lagi. Anda ingat sudah dihabiskan di sana atau hari ini masih diteruskan? Masih diteruskan. Yang beza cuma satu. Apa saja agenda, perancangan dan konspirasi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua Allah dah buka rahsia dia untuk kita. Apa yang berlaku kepada Nabi Nuh dan kaum dia, Allah dah buka. Nabi Hud dan kaum dia, Allah dah buka. Nabi Ibrahim dan kaum dia, Allah dah buka. Nabi Saleh dan kaum dia, Allah dah buka. Nabi Shu'aib, Allah dah buka. Nabi Lut, Allah dah buka. Nabi Isa, Allah dah buka. Nabi Muhammad tak berhenti, Allah buka. Menerusi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tapi selepas kewafatan Nabi, apa saja agenda, perancangan dan konspirasi, siapa yang nak tolong buka? Siapa yang nak tolong buka untuk anda? Wahyu dah habis pun, Nabi dah wafat. Atas diri kita lah nak mempergunakan kembali dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Untuk bongkar, untuk sedarkan masyarakat tentang isu-isu perancangan-perancangan dan agenda-agenda yang berlaku di sekeliling. Hari ini, musuh tak pernah berhenti, tuan-tuan. Musuh tak pernah berhenti. Bahkan yang kita bimbang lebih jauh ialah anak-anak remaja kita sebenarnya yang semakin hanyut, yang semakin hilang keagamaan, semakin hilang pedoman. Tuan-tuan, kita datang malam ini menyatakan apa, tuan-tuan?
menyatakan kerinduan, menyatakan kecintaan, menyatakan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah letak satu benda yang special dalam hati kita, ada sayang, ada kasih, ada rindu Nabi, sikit atau banyak dia, tinggi atau rendah dia. Yang kita bimbang, yang kita risau, yang kita gelisah dan takut Allah dari hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur banyak-banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih banyak-banyak. Walaupun tak tinggi, rendah, walaupun tak banyak, sikit, masih ada sisa sayang, sisa rindu, sisa kasih pada Nabi. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah cabut tiga-tiga pada malam ini sampai hari kiamat. Kalau Allah cabut selepas ini 1 inci pun tak ada kasih sayang anda pada Rasulullah, 1 sekelumit pun tak ada rindu anda pada Rasulullah, tak ada 1 sayang pun pada Nabi, agak-agak di mahsyar dan pengadilan Allah kelak anda nak tumpang nak cari siapa? Kita nak cari siapa? Kalau bandingkan antara pahala dan dosa yang sepanjang kita hidup ni, kita tak tahu dosa banyak mana, pahala banyak mana. Tapi kita selalu letak antara dosa dan pahala kita, hak mana lagi banyak? Atas diri masing-masing. Kita selalu letak pahala banyak ke dosa banyak? Kita selalu letak dosa banyak. Harapan kita Allah ampunkan dosa-dosa kita hak banyak dan Nabi boleh jadi penolong atas bantuan syafaat dia. Kita tak ada keistimewaan seperti sahabat. Lalu dipertanyakan. Kalau sahabat-sahabat tu dulu tak buat majlis-majlis maulid Nabi, kita hari ni yang gatai-gatai, pandai-pandai nak buat, pasal apa? Orang hak dekat dengan Nabi tak buat. Tabi'in tak buat. Kita hak kemudian ni gatai-gatai tangan, memandai-mandai nak buat maulid Nabi ni, apa cerita? Tuan-tuan nak jawab apa tuan-tuan? Bukan gatai-gatai, bukan saja-saja. Nak banding tuan-tuan antara kita dengan sahabat. Setiap minit, setiap inci, setiap pergerakan Nabi Muhammad berada dalam frame, berada dalam bingkai pandangan, pendengaran, hati dan jiwa sahabat-sahabat dunia. Perlu lagi tak sambutan-sambutan macam kita buat kalau seorang sahabat hari-hari di depan Nabi, belajar dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, berkawan dan berteman dengan Nabi, tidur sebaring dengan Nabi, makan dan minum dengan Nabi, susah payah dengan Nabi, berperang dengan Nabi yang menyaksikan kewafatan Nabi. Perlu lagi tak sambutan ni tuan-tuan? Kehidupan Rasulullah itu depan mata mereka. Kehidupan Rasulullah dalam frame dan bingkai jiwa dan hati mereka yang Allah beri anugerah hidup pada zaman Nabi. Kita tak diberi peluang. Jadi peluang macam ini kita hidup sebagai salah satu syiar agama setahun saja. Tu pun hak kata Islam semayang tinggal berlambang lagi. Betul. 40 kali Maulidul Rasul dia ada tinggal semayang lagi. 40 kali Maulidul Rasul puasa tak cukup-cukup lagi. 40 kali Maulidul Rasul bayar zakat pun antara nak bagi dengan tak mau bagi. Itu masalah kita. Jadi apa yang jadi? Dia jadi ceramah sekadar ceramah, kuliah sekadar kuliah, tapi tidak mendatangkan kefahaman, penghayatan dan kesedaran penuh. Hari ini kita nak bila kata Nabi, apa yang patut kita cerita pada anak-anak? Hidup Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Tapi pengetahuan anak-anak kita tentang Nabi ini amat-amat sedikit, amat-amat minim. Dan mereka
dengan bahasa mudah lebih mengenali idol-idol dan artis-artis pujaan, ahli-ahli sukan pujaan, lebih daripada mereka mengenali Rasulullah, ahli keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Nak ambil taubat lain, tak ada masalah. Jangan tinggal tentang Nabi, jangan tinggal tentang Rasulullah. Tuan-tuan tengok satu kisah yang berlaku kepada salah seorang sahabat, bukti kecintaan. Pernah dengar tak nama sahabat Zakwan bin Abdul Qais? Zakwan bin Abdul Qais ini salah seorang sahabat daripada Bani Zuhair. Waktu berlaku perang Uhud, Rasulullah menuju ke medan Uhud, dan waktu itu belum sampai di medan Uhud, waktu itu hampir maghrib. Jadi Rasulullah singgah dan bermalam di situ untuk meneruskan perjalanan pada keesokannya ke medan Uhud. Jadi Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengawal semua pasukan. Hak secara umum yang besar, 50 orang sahabat kawal. Tentera yang Rasulullah bawa ke medan Uhud nak lawan musuh 3,000. Islam ada berapa? Islam ada berapa? Musuh 3,000 perang Uhud. Islam punya berapa? 1,000. Tapi tak sampai, pengkhianatan oleh kaum munafik. Tengah jalan dah tinggal lebih kurang 860. Itu jumlah sebenar. Dan malam tu bila Rasulullah nak tidur, Rasulullah tanya sahabat-sahabat yang berada di hadapan beliau, malam ni siapa yang nak teman jadi penjaga aku waktu Nabi tu tidur? Kan malam, muka pun tak berapa cam, nampak orang, nampak tubuh, muka tak berapa cam. Bangun seorang sahabat, aku wahai Rasulullah, siapakah kamu? Aku adalah Zakwan. Baiklah, duduk. Rasulullah tanya lagi, siapa lagi yang nak teman jadi jaga aku tidur malam ni? Bangun lagi seorang sahabat, siapa nama kamu? Aku adalah Abu Sabah. Baik, sila duduk. Rasulullah tanya lagi, siapa lagi yang nak jaga aku malam ni? Bangun lagi seorang sahabat, siapa kamu? Aku Ibni Abdul Qais. Yang Rasulullah pelik, dia tanya 3 orang tapi hak bangun tempat yang sama je. Dah, contoh saya ni tak, kita tutup lampu tak berapa nampak. Contoh kata, siapa nak jaga? Seorang bangun sini, okeylah. Siapa lagi nak jaga? Tengah. Siapa lagi nak jaga sini? Okey. Ni siapa lagi nak jaga? Hak bangun pun situ duduk. Siapa lagi nak jaga? Hak bangun situ duduk. Siapa lagi nak jaga? Hak bangun situ duduk. Sila keluar. Bila keluar tu seorang, Rasulullah tanyalah, siapa kamu? Saya Zakwan lah. Mula-mula kan, saya Zakwan. Lepas tu mana 2 orang sahabat kamu, Abu Sabah dengan Ibni Abdul Qais? Sebenarnya wahai Rasulullah, Zakwan tu pun aku, Abu Sabah tu gelaran aku, Ibni Abdul Qais tu sebab nama aku Zakwan bin Abdul Qais, aku juga. Jadi Rasulullah mendoakan keselamatan untuk diri dia. Itulah sahabat yang begitu sayang dan cintakan keselamatan Rasulullah. Dia seorang jaga Rasulullah malam tu. Di samping 50 sahabat besar yang menjaga secara umum. Dan banyak lagi kisah-kisah tragis yang menyedihkan kita yang berlaku seperti Zaid bin Daksinah dengan Khubayb bin Adi. Yang mereka tertangkap, bila mereka nak dihukum, apa yang pemuka-pemuka Quraisy tanyakan pada mereka? Kalaulah tempat kamu sekarang digantikan tempat Muhammad, kamu suka ke tak? Contoh kamu ni, hak kami nak buat macam-macam ni. Tapi bayangkan tempat kamu tu diganti dengan Muhammad, kamu suka ke tak? Apa jawapan dia? Bukan kata tahap yang kamu nak buat Muhammad macam kamu buat kat kami ni. Tapi kalau Muhammad terkena walau satu cucuk duri pun kami tak rela dan kami tak sanggup. Bukan tahap kamu duk buat macam aku ni, lagilah aku marah, lagilah kami tak berkenan. Kalaulah Muhammad terkena satu cucuk duri pun kami tak rela dan kami tak sanggup. Apatah lagi kalau meletakkan Muhammad di tempat kami sekarang. Itu Khubayb bin Adi dengan Zaid bin Daksinah. Dan bagaimana orang-orang yang selepasnya? Pernah dah tuan-tuan mendengar kisah Ibnu Sina? Ibnu Sina tuan-tuan kenali dia dalam sejarah sebagai tokoh apa? Ibnu Sina tokoh perubatan. Dia juga seorang ahli falsafah, kita panggil filosof.
Dia banyak menguasai bahasa. Hampir berbelah-belah bahasa dikuasai oleh Ibn Sina. Juga adalah pandangan, tapi tak berapa meyakinkan bahawa dia tu berpegang kepada mazhab Syiah Ismailiyah. Tapi ada setengah kata ahli keluarga dia sendiri tak berpegang dengan mazhab Syiah Ismailiyah. Itu bukan jadi perkiraan. Cerita dia ni, antara yang hebat tentang Ibn Sina, dia mengarang satu kitab yang diberi nama apa dia? Qanun fi Tib. Ilmu asas teras perubatan yang diguna pakai dalam ketamadunan Eropah. Eropah sebelum tu zaman Daesh. Bukan Daesh, dan silap dengar pula. Dark Age. Apa dia? Zaman kegelapan. Semua ilmu-ilmu tu mereka ambil daripada dinasti, ada sebahagian Abbasiyah dan lebih banyak Eropah mengambil daripada ketamadunan Andalusia. Kita tahu ni. Mereka bawa balik ilmu ni, mereka kembangkan di Eropah. Yang akhirnya kita pula terpaksa menumpang keilmuan mereka berupa ilmu ditambah dengan penemuan dan penciptaan alat-alat terbaru dan lebih moden. Baik. Sekarang salah satu yang special tentang Ibn Sina ialah cara rawatan dia. Dia rawatan hak biasa, hak guna ubat-ubat, hak guna herba, hak guna alat-alat tu biasa. Dia pernah didatangkan seorang pesakit anak raja. Tapi bagi dia, cara dia tengok kemurungan pada anak raja ni tak boleh nak diubat dengan barang ubat. Tak boleh nak diubat dengan barang herba, tak boleh nak diubat dengan alat-alat melalui pembedahan dan sebagainya. Dan dia menggunakan salah satu cara dia guna tu, dia guna surah Al-Fatihah. Tetapi bagaimana bentuk penggunaan wallahu alam. Bila kita baca kitab ni, kita tak boleh nak tengok hak sebenar. Jadi dari mana dia guna kaedah tu? Tapi dia guna tu, dia letak tangan atas ni. Dia panggil seorang yang paling mengerti tentang kawasan di negeri tersebut. Dia letak saja, dia baca tu. Dia dapat agak dalam, tapi tak tahulah betul ke tak. Pertama, dalam negeri, kalau kita ambil contoh Malaysia lah kan, Malaysia. Sebutkan negeri-negeri dalam Malaysia, dia sebut pembantu tersebut. Dia sebut Kelantan, biasa. Tak betul buat lah maksudnya. Terengganu, biasa. Tapi Johor, Johor. Baik, cuba kamu sebutkan daerah-daerah dalam Johor. Contoh kawan tu sebutlah contoh Tangkak, tak kuat. Pontian, tak kuat. Segamat, tak kuat. Simparengan, tak kuat. Johor Baru, Pasar Karat. Ditangkan semalam orang-orang Pasar Karat, kita sebut Pasar Karat. Okeylah contoh. Berdeguk lagi kuat. Okey. Maksudnya dalam Johor Baru ni, cuba sebutkan contohlah, kita ambil sikit mudah-mudah. Taman-taman yang ada dalam Johor Baru. Itu dah sebut Taman Murni ke, Taman Jaya ke, semua relate. Lepas tu ada satu taman kita letak dalam nama, Taman Usaha Jaya. Taman Usaha Jaya lebih kuat. Okey, berapa ada perumahan dalam Taman Usaha Jaya? Kita kata ada 100 rumah. Sebut satu-satu. Okey, rumah pertama Pak Cik Day, tak ada apa. Rumah kedua Mak Cik Melak, tak ada apa-apa. Rumah ketiga Mak Cik Hasnah. Bila sebut Mak Cik Hasnah, berapa orang anak perempuan Mak Cik Hasnah? Anak perempuan dia ada 4 orang. Baik, 4 orang. Cuba sebut pertama ialah apalah nama, apalah Salmah, tak ada apa. Rosnah, tak ada apa. Tapi nama tu kita kata nama apa? Hak special sikit. Okey, Nilofa. Sebut saja Nilofa, lagi kuat berdegu. Last sekali, Tilik punya Tilik rupanya dia jatuh cinta dengan siapa? Dengan Nilofa tadi lah. Dia murung tu sebab dia dulu pernah jumpa dengan Nilofa, dia jatuh cinta dengan Nilofa. Tapi teknik yang dia guna tu berperingkat satu dengan getaran yang ada, menyebabkan dengan Nilofa tu kuat. Memang dia dilamun kita, bukan sebab apa. Salah satu special. Yang special nak kait dengan Rasulullah ialah pada satu malam, slow sangat. Pada satu malam, musim sejuk bersalji. Jadi Ibn Sina dia ada seorang pembantu. Jadi bila waktu subuh dengar daripada ni apa? Kata yang panjang tu, menara muazzin melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi Ibnu Sina pun bangun, dia kejutkan pembantu dia. Sebab musim sejuk, musim salji, air jadi apa? Air jadi beku. Jadi dia minta kamu pergi keluar, ambil ketul-ketul air salji, bawa masuk dalam rumah, kemudian panaskan. Bila panaskan, dia jadi air. Lepas tu bila sejuk, dia akan guna untuk berwudu. Sebenarnya boleh guna terus, tapi dah terlampau sejuk. Jadi sambil menunggu, pembantu dia kata, sebenarnya kalau aku perhatikan antara kamu dengan Nabi Muhammad, kamu lebih hebat lagi daripada Nabi Muhammad. Celupa atau tak celupa? Celupa kalau kira. Apa yang menyebabkan kamu berkata demikian? Sebab kamu hafal Quran, waktu kecil kamu banyak belajar hadis, kamu mengarang kitab tafsir, memang ada tafsir ini semua. Sebanyak 8 jilid. Kemudian belajar ilmu tu maksudnya hak falsafah, hak perubatan tu bagi dia. Di sisi dia pilih ilmu Sina. Kerana kawan itu hafal Quran, kawan itu hafal hadis, tapi hak ilmu falsafah, ilmu perubatan ilmu tu Nabi tak ada konon-kononnya bagi dia. Sebab tu hanya kerana sebab tu kamu anggap aku ni lebih hebat daripada Rasulullah. Baik. Perkataan kamu ni jadi benar-benar terbukti kebenaran dia ialah bila suatu masa yang kamu tu imam dengar kamu duduk laut Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditukar kepada asyhadu anna Ibnu Sina Rasulullah, barulah bukti kata-kata kamu. Agak-agak sehebat mana pun aku bertukar kalimat. Bertukar tak? Tak akan bertukar. Jadi kalau dia tak bertukar, jangan terlupa mulut kamu. Selama mana kamu anggap aku hebat ataupun ada orang lain kata aku hebat, selagi mana orang tu azan yang sebut nama Nabi Muhammad, tak ada kehebatan kepada kamu. Kecuali nak jadi hebat, nak jadi dekat itu, nama Nabi Muhammad bertukar nama di dalam lafaz azan, tu baru betul yang berkata. Ini pengajaran kepada orang yang terlampau mengkultuskan, mensucikan kepada seseorang yang mungkin dia idolakan, dia minati, melebihi, melampau-lampau yang kita panggil hulu dalam batas agama, melebihi daripada darjah dan level seorang Nabi, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, silap kan? Jadi kita start lebih kurang. Oh, silap. Silap. Baru jam lah. Sini boleh pergi berapa jam? Saya pun bukan apa. Sebab esok saya ada kuliah subuh pula. Esok saya kuliah subuh. Lepas ni orang nak bawa pergi mana pula? Mungkin saya akan balik pukul 2.30 sampai pukul 3. Boleh faham tak? Maksudnya kalau nak balik rumah pukul 3, lepas tu nak kuliah subuh pula, memang memerlukan rehat lah. Jadi untuk malam ni, insya-Allah kita akan pergi balik ke kuliah subuh. Di mana kuliah subuh itu? Surau Taman Daya. Surau Taman Daya. Saya pun tak tahu lagi ke mana. Jauh daripada sini ke? Kalau duduk di sini ni berapa minit dia buat? 20 minit. Oh, jauh lagi lah. Tapi tak apa lah. Saya harap pertemuan kali pertama ni yang hampir memakan masa 2 jam. Kalau dulu zaman muda-muda, tapi taklah tua sangat. Zaman muda-muda dulu kalau setakat 2 jam, setengah 3 jam tu biasa je. Kerana memang saya tak agak berat. Agak-agak umur berapa? Agak-agak umur 35. Oh, 35 melampau. 43. Hampir 40. 44. Oh, jauh dah. 40. 42. 1976. Tapi biarlah muka macam umur 60 pun saya tak kisah. Sebab orang kata umur 42 atau umur start 60, biarlah. Sebab sebenarnya nombor itu bukan perkiraan. Di mana perkiraan senang? Hati dan jiwa seseorang. Sebab tu kadang-kadang lelaki ni digelar niang kan. Sebab umur dia orang 70, jiwa dia tu muda. Jiwa dia tu memang macam orang muda.
terutama janganlah jadi seperti Pak Ma'mun. Walaupun dia tu macam tu, tapi twist, lincah lagi, rancak lagi. Apapun pelajaran kita malam ini, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, datang daripada diri saya sendiri. Apapun kita nak daripada ceramah tadi, kita dapat ambil pelajaran, kita dapat ambil iktibar, kita dapat ambil pedoman-pedoman daripada kisah dan sejarah kehidupan Nabi. Jadi yang lawak tu lawaklah, yang kita bercanda, yang kita bergurau tu dia panggil dalam istilah moden unsur-unsur kecindan tu abaikanlah. Jadi kita tak mau juga orang dengar pun serius 24 jam. Orang dengar pun tunduk. Sebab tunduk ni boleh jadi dua. Sama ada benar-benar memahami dengan langsung tak faham. Jadi saya tak maulah hak balik ramai-ramai ni, hak dalam kategori kedua langsung tak faham. Sebenarnya dia duduk sembang dengan kawan dia, hang tadi dengar khusyuk tu macam mana? Aku memang tak faham apa pun. Saya tak mau benda tu. Kurang-kurang kita nak separuh pun jadilah. Ustaz, malam ni saya dapat 50 lagi samar-samar, keliru ke, go on lah, tak apa. Sebab ni adalah pertemuan pertama kita. Jadi saya pun tak tahulah bila pula agak-agak Allah nak takdirkan saya akan datang lagi. Tuan-tuan doalah, moga-moga saya dapat datang lagi. Saya payah nak keluar daripada Penang, tambah-tambah negeri hujung ni. Sebenarnya kebetulan saja saya datang ni, tujuan dia apa? Sebab 1 hari bulan lepas anak saudara saya kahwin. Anak saudara saya kahwin, orang Kelantan kahwin dengan orang JB. Kampung tu, kampung tadilah saya sebut tadilah, Usaha Jaya. Boleh sebut boleh sebut Usaha Jaya tu sebab dia kahwin tu lah tahu. Kalau tidak saya tak tahu nama kampung-kampung ni. Situlah dia kahwin, alhamdulillah rezeki dari situ. Lepas tu biasalah, kalau kita ni di sisi saya memang saya akan rahsiakan kedatangan saya di mana-mana negeri. Tapi jenis geng-geng pecah lubang ni lah payah kan. Bila dia tahu seorang tak apa. Lepas tu dia sebarkan, Ustaz Mai lah sekali, Ustaz Mai. Jadi lagu ni. Saya hak patut cuti jadi tak dapat cuti. Bohong saja orang kata cuti sekolah dah. Sebenarnya tak cuti pun. Jadi apa pun kita tak kisah. Apa yang kita buat ni atas dasar dakwah lillahi ta'ala. Berkongsi apa yang kita ada dengan orang lain. Jangan kita jadi ego, jangan kita jadi sombong dengan ilmu yang kita ada. Tetapi apa yang Rasulullah minta, apa yang kita tahu di sisinya ada kebenaran, di sisinya datang daripada Rasulullah dan sumber-sumber yang sahih dan muktabar, maka kongsilah ilmu-ilmu tersebut dengan sesiapa pun yang kita temui dan kita jumpai. Saya harap tuan-tuan di sini terutamanya dapat menerima pelajaran-pelajaran daripada saya pada malam ini. Salah dan silap saya susun 10 jari, mohon ampun, mohon maaf. Kalau rasa malu jumpa kat saya dalam gelap pun tak apa, Ustaz, sebenarnya tadi ada salah. Ustaz, sebenarnya tadi ada silap. Tak ada masalah. Saya terbuka dan berlapang dada menerima teguran kalau tadi saya bercakap ada kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan. Bila berhadapan dengan ilmu tuan-tuan yang mungkin level dia jauh lebih tinggi daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين يا الله يا رب العالمين.